Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam episod dakwah Jabatan Hayat Ulama Islam pada petang yang berbahagia ini, tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah Al-Quranku Sahabatku. Bila kita membincangkan tentang Al-Quranku Sahabatku, kita dah diperjelaskan di awal-awal tadi pengertian Al-Quran, tentang kelebihan Al-Quran yang mungkin sedikit sebanyak membantu untuk kita jadikan Al-Quran itu adalah milik kita. Al-Quranku sahabatku. Sahabat ini adalah satu perkataan yang akrab berbanding dengan perkataan kawan. Kawan ni kadang-kadang waktu kita senang, gembira, suka, ramai kawan. Tetapi ketika mana waktu kita susah, sedih, derita, belum pasti kita akan dikunjungi oleh kawan. Sebab itulah di kalangan sahabat-sahabat Nabi, ashab ataupun mereka yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai sahabat. Suka duka hidup mereka pada waktu itu bersama dengan Nabi. Ketika mana Nabi suka, mereka semua dalam keadaan suka. Ketika mana Nabi bergembira, mereka dalam keadaan bergembira. Ketika mana Nabi dalam keadaan sedih, mereka turut merasai kesedihan. Dalam sejarah banyak merakamkan peristiwa-peristiwa kehidupan para sahabat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita? Al-Quranku sahabatku. Adakah dengan memadai kita memegang mushaf ataupun kita selalu memegang handphone yang canggih yang ada di sana, apps Al-Quran semata-mata menunjukkan kita adalah sahabat Al-Quran ataupun Quran itu adalah sahabat kita? Sama ada kita perasan ataupun tidak, sebenarnya peranan Al-Quran ini seperti mana yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim, ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan peranan Al-Quran terhadap diri manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk melihat dan juga menghayati Al-Quran. Berbalik kepada Al-Quranku sahabatku, di mana Al-Quran berperanan sebagai penguat semangat. Al-Quran menyedarkan kita ketika mana kita dalam keadaan kelalaian, menguatkan diri kita dalam keadaan kita alpa, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada hati-hati mereka akan ayat Allah, maka akan menjadi segar bugarlah hati-hati mereka yang diberi ataupun disimbahi dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, sebagai peranan sahabat dalam hidup kita, Al-Quran ini kadang-kadang menceritakan ataupun menggembirakan saat-saat ketika mana kita sedih, seperti mana yang kita lalui sekarang dalam waktu PKP, sekarang yang terakhir PKPP, yang mana kadang-kadang ada manusia yang berbagai-bagai perangai, karakter yang wujud di atas ujian yang Allah Ta'ala bagi. Sebenarnya sahabat kita telah memujuk kita, la tahzan innallaha ma'ana. Al-Quran sebut kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 40, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Bagaimana Allah Ta'ala bersama dengan kita? Dalam ayat Al-Quran yang lain, dalam suratul Baqarah ayat 186, Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang diriku, jawablah Muhammad, sesungguhnya aku dekat dengan mereka
mintalah sesuatu, nescaya aku akan memperkenalkan atau aku akan memakbulkan segala permintaan mereka. Inilah peranan sahabat, yang mana ketika mana gembira dan dukanya, dia sentiasa bersama dengan kita. Untuk itu saya pesan untuk diri saya sendiri dan juga sidang penonton sekalian, jadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup kita dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.